Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita yang kita tunggu-tunggu, senarai calon untuk pilihan raya kecil Sungai Bakap. Antara calon yang kita dengar dan dikabarkan akan dinamakan di PRK Sungai Bakap ialah, siapa lagi kalau bukan anak kepada Perdana Menteri sendiri, yaitu Nurul Izzah Anwar. Sebenarnya secara pribadi, saya sangat setuju kalau Nurul Izzah dicalonkan untuk Dewan Undangan Negeri PRK Sungai Bakap ini. Kita nak lihat sejauh mana penerimaan semula rakyat, khususnya para pengundi, terhadap Nurul Izzah. Selepas Nurul Izzah kalah dalam pilihan raya yang telah diadakan baru-baru ini. Berikut ialah 5 calon yang disenaraikan pendek untuk calon PRK Sungai Bakap, yang mana PKR Pulau Pinang menyenaraikannya. Bakal calon yang dikatakan berusia antara 30 hingga 60 tahun dihantar untuk pertimbangan Presiden PKR Anwar Ibrahim. PKR Pulau Pinang telah menghantar senarai pendek 5 nama untuk dipilih calon berdepan PRK Sungai Bakap kepada Presiden Anwar Ibrahim semalam. Timbalan Ketua PKR Pulau Pinang, Muhammad Abdul Hamid, berkata, semua nama itu untuk dipertimbang dan diperhalus pucuk pimpinan. Peringkat pimpinan PKR negeri telah menerima cadangan-cadangan nama calon untuk DUN atau Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap di peringkat ranting dan cabang PKR di Nibong Tebal, dan kami telah hantar kepada pimpinan atasan. Calon berusia 30-an hingga 60 tahun. Ada anak tempatan dari luar pun ada juga. Katanya, selepas sidang media projek mitigasi banjir Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap. Kerusi Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap kosong susulan kematian penyandangnya, Nur Zamri Latif, pada 24 Mei akibat keradangan perut. Pada PRN Ogos lalu, Zamri yang merupakan Ketua PAS Nibong Tebal menewaskan calon Pakatan Harapan Nur Hidayati Ceros dengan majoriti 1.563 undi. Sementara itu, Fadlina yang juga Ketua Wanita PKR berkata, gerak kerja sayap itu bermula di Sungai Bakap lebih awal, dan momentum itu sedang dilihat secara terperinci untuk memberi tumpuan penuh kepada Dewan Undangan berkenan. Senarai di peringkat wanita, kita telah kemukakan kepada pucuk pimpinan negeri, dan misi kita adalah menawan kembali Sungai Bakap serta memberi khidmat terbaik kepada penduduk Sungai Bakap, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, pada pendapat saya, anak Anwar Ibrahim, yaitu Nurul Izzah, adalah calon yang paling sesuai untuk diletakkan di Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap ini. Dan saya yakin beliau ada potensi untuk menang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keadaan terkini di Istana Besar Johor Bahru. Menjadi tular di media sosial apabila sebuah video berdurasi 3 saat dan beberapa keping gambar tular menunjukkan dan memaparkan sebuah kereta merempuh pagar istana sehingga mengakibatkan pagar tersebut mengalami kerosahan. Sebelum kita teruskan laporan pada hari ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita teruskan ulasan kali ini. Hari ini tergempar apabila sebuah kereta terbabas dan melanggar pagar Istana Besar
di Johor Bahru. Adakah pemandu ini dalam keadaan yang mabuk atau di bawah pengaruh dadah? Ikuti terus ulasan ini. Sebuah kereta jenis Toyota Vios dipandu seorang lelaki berusia 25 tahun. Terbabas lalu melanggar pagar Istana Besar di Johor Bahru semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raub Selamat berkata, kejadian kira-kira pukul 3 petang itu berlaku akibat permukaan jalan yang licin. Rupa-rupanya kejadian ini disebabkan oleh keadaan permukaan jalan yang licin yang mungkin berlaku disebabkan oleh hujan yang turun. Lelaki yang memandu kenderaan itu dikatakan dan dilaporkan berseorangan. Keretanya terbabas sendiri tanpa membabitkan kenderaan lain dan dia tidak mengalami sebarang kecederaan. Kita bersyukur kerana dalam insiden ini tiada sesiapa yang dilaporkan cedera, cuma dalam beberapa keping gambar yang tular kelihatan pagar Istana Besar Johor Bahru itu telah pun rosak. Siasatan juga mendapati pemandu tidak berada dalam keadaan mabuk dan saringan ujian air kencing yang dibuat ke atas lelaki itu juga negatif dadah. Katanya ketika dihubungi hari ini. Dia berkata, pemandu tersebut dibebaskan dengan jaminan polis dan kes disiasat mengikut Seksyen 43 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Terdahulu tular beberapa keping gambar dan satu video berdurasi 3 saat memaparkan sebuah kereta merempuh pagar istana sehingga mengakibatkan pagar tersebut mengalami kerosakan. Kita bersyukur kerana dalam insiden ini tidak ada sebarang kecederaan dan hanya melibatkan kerosakan kepada pagar Istana Besar di Johor Bahru. Dan menurut laporan ini, pemandu menggunakan kereta Toyota Vios dan berumur 25 tahun. Serta menurut laporan ini juga, kejadian mungkin disebabkan akibat permukaan jalan raya yang licin dan pemandu memandu berseorangan. Pemandu ini dikatakan terbabas sendiri tanpa mengakibatkan atau membabitkan kenderaan yang lain. Dan ujian juga mendapati pemandu tidak mabuk dan ujian saringan air kencing juga menunjukkan lelaki itu negatif dadah. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Satu lagi isu yang menarik hari ini tentang pembangkang salah guna isu Kampung Sri Makmur demi rebut jawatan parti. Oh, rupa-rupanya ini sebabnya pembangkang menggunakan isu Kampung Sri Makmur yang sedang hangat di Selangor. Rupa-rupanya demi rebut jawatan parti. Malang sekali. Berjuang bukan untuk rakyat, tapi rupa-rupanya demi rebut jawatan parti. Setiausaha politik Menteri Besar Selangor, Rahim Ahmad Kasdi, amat kesal dengan tindakan beberapa pemimpin pembangkang yang ketagih politik dan menyalahgunakan isu Kampung Sri Makmur Gombak demi merebut jawatan timbalan presiden dalam pemilihan parti. Pandainya mencari isu, pandainya mencari ruang untuk nak dapat satu-satu jawatan. Hanya menggunakan isu ini untuk lebih populer, seakan-akan dialah hero dan pahlawan. Rupa-rupanya hanya menunggang. Tegasnya, tindakan tersebut sebagai tidak bermaruah dan seharusnya
dihentikan serta-merta. Menurutnya, Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali kini sedang bergelut merebut jawatan dalam pemilihan parti yang akan berlangsung tidak lama lagi. Selaku Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat Parlimen Malaysia dan Dewan Negeri Selangor, Yang Berhormat Hamzah Zainuddin dan Yang Berhormat Azmin Ali, yang merupakan dua watak yang sentiasa diragui rakyat, seeloknya lebih bertanggung jawab dalam hal melibatkan rakyat. Sebaliknya, mereka serta YB Hilman Idham yang terikut dengan tindak tanduk kedua-dua idola politiknya sanggup melangkaui batas sehingga menyalahgunakan kitab suci Al-Quran sebagai bahan politik di Kampung Sri Makmur, katanya menerusi satu kenyataan. Beliau menjelaskan, perkara berkaitan Kampung Sri Makmur bermula sejak tahun 2006 apabila kerajaan negeri ketika itu telah menawarkan rumah kepada penduduk setinggan yang menduduki tanah milik kerajaan. Katanya, tawaran dibuat berdasarkan bancian penduduk setinggan asal yang dilaksanakan pada tahun 2006 oleh Majlis Perbandaran Selayang MPS bersama pejabat daerah dan Tanah Gombak PDTG. Sebahagian besar penduduk telah menerima tawaran kerajaan negeri untuk pindah ke rumah kos rendah di Selayang Mulia, manakala sekumpulan lagi menolak tawaran ini dan memohon pampasan. Kemudian MPS pada bulan Julai 2006 telah menjalankan operasi perobohan bagi unit-unit rumah yang telah dikosongkan. Pada tahun 2016, susulan kepada keputusan untuk membangunkan kawasan itu, pejabat daerah dan Tanah Gombak telah menjalankan satu lagi proses bancian untuk mengenal pasti penduduk setinggan asal yang menduduki kawasan itu sejak tahun 2006 dan sebelumnya. Namun, penduduk setinggan Kampung Sri Makmur dibiarkan dalam keadaan tidak tentu akibat Menteri Besar pada tahun 2016 yang tidak dapat mencari solusi pada isu ini. Malah, YB Hilman Idham merupakan pegawai khas kepada Menteri Besar pada detik itu, katanya. Menjadi persoalan, siapa Menteri Besar tersebut pada tahun 2016? Anda tahu? Tanya diri sendiri, Anda tahu jawabannya. Rahim menjelaskan, semasa pentadbiran baharu mengambil alih pada tahun 2018, kerajaan negeri memutuskan bahawa kawasan itu harus dibangunkan secara tersusun dan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS telah mengambil langkah dengan menjual tanah ini kepada Rex Point Resources Sdn Bhd pada September 2020. Pada masa yang sama, kerajaan negeri berikhtiar bahawa penduduk asal setinggan Kampung Sri Makmur harus menikmati peluang memiliki rumah sendiri selepas menetap dalam keadaan setinggan untuk tempoh yang lama. Oleh yang demikian, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar telah mengarahkan supaya Majlis Perbandaran Selayang, pejabat daerah dan Tanah Gombak serta PKNS menyemak semula senarai bancian tahun 2006 dan 2016 dan mengesahkan senarai ini supaya dapat mengenal pasti penduduk setinggan asal Kampung Sri Makmur agar dapat mengelakkan mana-mana pihak mengambil kesempatan ke atas proses ini. Ini yang menjadi asas yang membolehkan
kerajaan negeri untuk menawarkan pembelian rumah Selangorku Sri Temenggung berkeluasan 750 kaki persegi dengan subsidi sebanyak RM65.000 setiap keluarga serta bayaran untuk pemindahan rumah sebanyak RM1.000 oleh pihak pemaju kepada 21 setinggan asal yang tersenarai dalam proses bancian tahun 2006 dan 2016 serta disahkan oleh pejabat daerah dan tanah Gombak, ujarnya. Seterusnya, Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor LPHS telah mengeluarkan surat tawaran rumah Selangorku pada 21 Mei 2024 dan tawaran ini diedarkan oleh pihak pemaju kepada 21 setinggan asal yang disahkan. Rahim menambah bahawa syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh pejabat daerah dan tanah Gombak adalah keluarga setinggan yang dapat mengemukakan sebarang bukti dokumen bahawa mereka telah menetap di Kampung Sri Makmur sejak sebelum tahun 2006 dan terlibat dalam kedua-dua proses bancian tahun 2006 dan 2016. Malangnya, terdapat juga mereka yang telah meninggalkan kawasan itu tetapi kini menuntut supaya diberikan pampasan yang sama seperti mereka yang merupakan penduduk setinggan asal Kampung Sri Makmur. Selaku setiausaha politik, saya diarahkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar supaya bahawa sepanjang proses ini berjalan, kita harus membela penduduk setinggan asal Kampung Sri Makmur. Meskipun kita mengakui bahawa memindah dari perkampungan asal ke perumahan baharu bukannya suatu proses yang mudah. Waima demikian, penyelesaian yang dicapai adalah bukti kerajaan negeri melaksanakan proses ini dengan amat cermat supaya sekurang-kurangnya penduduk setinggan asal Kampung Sri Makmur akan mempunyai hak kepada rumah yang dimiliki sendiri dengan harga subsidi yang tidak diperoleh komuniti lain, katanya. Dalam masa sama, Rahim turut menafikan dakwaan bahawa puluhan naskah-naskah kitab suci Al-Quran dimusnahkan dalam proses pengosongan Kampung Sri Makmur merupakan satu fitnah keji terhadap penjawat awam dan pegawai keselamatan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Saya amat kesal dengan tindakan beberapa pemimpin yang ketagih politik dan menyalahgunakan isu ini semata-mata sebagai gelanggang kempen yang ingin merebut jawatan timbalan presiden dalam pemilihan parti yang akhirnya tidak akan membawa manfaat kepada rakyat tambahnya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.